Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan cikgu ucapkan selamat datang ke kelas Cikgu Muttaqin. Okey, hari ini kita akan belajar mengenai tajuk 6 iaitu ukuran dan sukatan. Okey, pertama sekali mari kita tengok standard kandungan yang akan kita sentuh pada hari ini ialah berkenaan dengan isi padu cecair. Manakala standard pembelajaran apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Okey, terdapat dua topik yang akan kita pelajari atau yang akan kita kupas pada hari ini ialah berkenaan dengan menyukat isi padu cecair dan menganggar isi padu cecair. Okey, sebelum kita memulakan kelas, okey, murid-murid boleh buka buku teks matematik muka surat 68 seperti yang tertera di bawah ini. Okey, kita tengok pada gambar yang pertama ini. Okey, sebelum tu kita akan belajar terlebih dahulu berkenaan dengan menyukat isi padu cecair. Okey, pada gambar ini kita boleh tengok terdapat seorang ibu dan seorang anak berada di satu ruang. Okey, ibunya sedang memberikan vitamin kepada adik. Okey, dia kata dekat situ, adik perlu ambil 10 mililiter atau 10 ml vitamin setiap hari. Okey, jadi dikata dekat sini adik perlu ambil 10 ml atau 10 mililiter vitamin setiap hari untuk badan sentiasa sihat. Okey, jadi biasa kita pergi ke klinik atau ke farmasi. Okey, dan kita beli ubat atau vitamin dan sebagainya. Kita akan dapat penyukat. Okey, seperti ini. Okey, pada penyukat ini terdapat senggatan lah. Okey, terdapat senggatan. Okey, pada gambar ini terdapat senggatan. Okey, nombor 5 bermakna pada paras ini mewakili 5 ml. Okey, jadi kita cuba tengok adakah betul ibu memberikan vitamin sebanyak 10 ml. Okey, jadi kita tengok. Okey, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, jadi betul lah. Ibunya memberikan sebanyak 10 mililiter vitamin kepada adik. Okey, gambar yang kedua. Okey, terdapat seorang murid perempuan dan seorang murid lelaki. Okey, murid perempuan sedang menyukat air ke dalam bikar penyukat, manakala murid lelaki sedang menyukat susu. Susu segar ke dalam bikar penyukat. Okey, pada murid perempuan ini kita tiada masalah kerana kita boleh tengok dekat sini. Okey, isi padu air ini adalah sebanyak 500 ml. Okey. Okey, yang menjadikan masalah apabila berada pada situasi murid lelaki ini. Okey, kita tengok dekat sini terdapat 200 dan 250. Okey, kita akan keliru. Berapakah isi padu yang tepat sebenarnya susu yang telah disukat ke dalam bikar penyukat? Okey. Jadi, isi padu yang sebenarnya adalah dekat sini adalah sebanyak 200 ml. Okey, 200 ml. Okey, macam mana cara yang betul untuk kita menyukat supaya jawapan atau kaedah atau hasil yang kita dapat itu adalah betul? Okey, ini adalah cara yang sebetulnya atau cara yang paling tepat untuk kita menyukat sesuatu cecair lah. Okey, kita tengok. Isi padu air adalah sebanyak 500 mililiter. Okey, betul. Dia, murid perempuan meletakkan aras matanya tegak pada paras air. Okey, paras air, paras mata berada pada paras air pada. Okey, kita tengok dekat sini 500 ml. Okey, betul. Okey. Lihat isi padu cecair pada aras mata. Isi padu susu adalah sebanyak 200 ml. Okey. Ini adalah cara yang betul untuk kita menyukat isi padu. Okey, kita tidak boleh tengok pada paras atas. Sebaliknya, kita perlu tengok pada aras tepi dan meletakkan mata pada aras
sesuatu cecair. Okey, kalau kita sukat susu, letakkan pada aras mata pada aras susu itulah. Okey, gambar yang ketiga terdapat juga seorang murid perempuan dan seorang murid lelaki sedang menyukat air. Okey, murid perempuan dia kata saya sukat 1 liter cecair. Manakala murid lelaki saya sukat 2 liter cecair. Okey. Kenapa murid lelaki kata dia sukat 2 liter? Sebab dekat sini terdapat 2 silinder penyukat. Okey. Silinder penyukat yang pertama adalah sebanyak 1000 mililiter dan silinder penyukat yang kedua adalah 1000 mililiter. Okey. 1000 mililiter bersamaan dengan 1 liter. Manakala 2000 mililiter bersamaan dengan 2 liter. Jadi betul lah. 1000 tambah 1000 jadi 2000. Terdapat dekat sini 2000 mililiter air bersamaan dengan 2 liter cecair. Okey, sekarang kita akan tengok soalan cuba jawab. Okey, dia kata dekat sini berapakah isi padu cecair di dalam bekas? Okey, kita tengok gambar yang pertama. Okey, gambar A. Okey, silinder penyukat. Okey, terdapat cecair yang berwarna merah jambu. Okey. Macam mana cara yang betul untuk kita tengok atau untuk kita menyukat isi padu yang sebenarnya? Okey. Pertama sekali kita perlu letakkan mata kita pada paras yang betul. Okey, paras. Letakkan mata pada paras cecair. Okey, sebegini. Okey, letakkan mata kita pada paras cecair. Jadi, kita tengok berapa senggatan yang terkena ini. Okey, jadi dekat sini adalah 80 mililiter. Okey, kita tengok pada gambar yang kedua. Okey, gambar yang kedua menunjukkan terdapat cecair berwarna biru dalam silinder penyukat. Okey, macam mana caranya? Okey, letakkan aras mata pada cecair. Okey, jadi yang berapa? 700 mililiter. Gambar yang terakhir, okey, dalam bikar penyukat juga. Okey, letakkan mata pada aras cecair. Okey, dan kita boleh sukat dan dapat bacaan yang tepat. Okey, jadi 2000 mililiter atau 2000 liter. Atau 2 liter. Maafkan cikgu 2 liter. Okey, yang kedua. Okey, anggar isi padu cecair. Okey, murid-murid boleh lihat buku teks muka surat 70. Okey, kita tengok pada gambar yang pertama. Okey, isi padu air ini mungkin 500 mililiter. Dan kawannya yang berbaju oranye berkata, saya anggarkan kurang daripada 7 mililiter. Okey, jadi dalam situasi ini, dikata anggaran kita hampir tepat. Betul Ikram, isi padunya 600 mililiter. Kerana anggaran ni kita tidak tahu jumlah yang tepat. Sebaliknya, kita hanya menganggar jumlah yang hampir tepat. Okey, kawannya yang berbaju biru kata isi padu air ini mungkin 500. Manakala kawannya yang berbaju oranye dia kata mungkin kurang daripada 700 mililiter. Okey, jadi kita tengok dekat situ isi padu yang sebetulnya adalah 600 mililiter. Jadi kedua-dua jawapan yang diberikan adalah hampir tepat. Bermaksud anggaran yang dibuat adalah hampir betul. Okey, 500 mililiter dan 700 mililiter. Okey, gambar yang kedua. Okey, dikata dekat sini, isi padu 1 jug jus ini 1 liter. Okey, dikata 1 jug ini terdapat 1 liter jus. Okey, terdapat 1 liter jus dalam jug ini. Okey, kawan dia kata, saya anggarkan isi padu jus di dalam bekas air. Okey, bekas air
ini lebih daripada 1 liter. Okey. Kalau kita tengok pada mata kita, okey, kita tengok mana jumlah yang lagi banyak, mana isi padu yang lagi banyak. Okey, semestinya dalam bekas air. Jadi, apa yang dikatakan oleh kawannya, okey, betul lah saya anggarkan isi padu jus di dalam bekas air ini lebih daripada 1 liter. Okey, sebab kalau kita tengok pada kuantiti air pun sudah berbeza. Okey, betul? Okey, air yang dalam bekas ini adalah nampak lebih banyak. Dan bekas ini juga adalah lagi besar daripada jug ini. Semestinya jug jus air yang dalam bekas ini adalah lagi banyak. Cuma kuantiti yang sebenarnya yang itu kita tidak tahulah. Okey, yang hanya kita tahu jus dalam jug ini adalah sebanyak 1 liter. Okey, soalan cuba jawab. Okey, anggarkan isi padu cecair. Okey, kita tengok pada soalan A. Okey, terdapat dua bekas. Okey, dibagi gambar yang pertama itu. Okey, air dikata dekat situ sebanyak 400 mililiter. Okey, gambar yang kedua, dia minta kita anggarkan berapakah isi padu cecair yang sebenarnya. Okey, jadi dekat sini kita anggarkan. Okey, kalau bekas yang pertama ini adalah sebanyak 400 mililiter, mungkin bekas yang kedua ini 600 mililiter ataupun 700 mililiter. Okey, jadi cikgu anggarkan bekas yang kedua ini adalah cecair adalah sebanyak 700 mililiter. Kenapa tidak 500 mililiter? Okey, kerana kita tengok dekat sini 400 mililiter hampir. Kalau ditambah semua ini dah jadi 500, jadi tidak tepat dan tidak logik. Okey, jadi yang hampir tepat cikgu anggarkan adalah sebanyak 700 mililiter. Okey, mungkin boleh jadi 650 mililiter. Okey, jadi terpulang kepada kamu. Cuma jawapan yang cikgu rasa yang paling tepat adalah isi padu cecair dalam bekas yang kedua ini adalah sebanyak 700 mililiter. Okey. Gambar yang kedua, soalan B. Okey, terdapat dua baldi yang berwarna oranye. Okey, satu baldi hanya berisi separuh air atau cikgu anggap separuh ataupun 3/5. Okey, yang ni baldi yang kedua penuh. Okey, baldi yang kedua penuh. Okey, baldi penuh ini dia kata terdapat 5 liter air. Okey, jadi berapa liter air yang terdapat pada baldi yang pertama ini? Okey, jadi kita boleh letak mata kita pada aras air ini, pada paras air. Okey, jadi kita cikgu pecahkan. Okey, kepada 5 bahagian. Kenapa 5 bahagian? Okey, sebab terdapat dekat sini 5 liter. Okey, pada paras yang paling bawah ini adalah kosong atau sifar. Okey, 1 liter, 2 liter, 3 liter, 4 liter dan 5 liter. Okey. Okey, jadi kita tengok pada gambar yang di sebelah ni. Okey, juga kita buat benda yang sama. Okey, kita bahagikan. Okey. Okey. Ini pada paras yang paling bawah adalah sifar atau kosong. Okey. 1, 2, 3. Jadi, cikgu anggarkan isi padu dalam bekas baldi ini. Okey, baldi yang pertama ini adalah 3 liter. Okey. Yang ini adalah 5 liter dan ini adalah 3 liter. Okey. Okey, untuk latihan, murid perlu selesaikan soalan latihan buku aktiviti matematik muka surat 133 dan 134 dan hantar pada Telegram cikgu. Okey, nanti cikgu akan semak dan cikgu akan berikan maklum balas
Sebaik saja cikgu saya mak ketugasan kamu itulah. Okey. Okey, setakat itu saja kelas kita pada hari ini. Okey, cikgu harap kelas hari ini memberi manfaat kepada kamu dan memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada kamu bagaimana cara yang betul untuk kita menyukat dan menganggar sesuatu isi padu cecair. Okey. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Bye.